Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Live FB. Okey, matematik. Kita fokuskan kepada tingkatan 3. Okey, iaitu mengenai faedah simpanan. Sebelum ni Teacher Azlin pernah terangkan dalam macam mana kita nak kira kadar faedah dan ansuran bulanan. Tetapi hari ini kita fokuskan kepada faedah simpanan. Maknanya berapa banyak yang kita simpan dalam bank. Okey, kita akan tahu berapa faedah yang kita dapat. Maknanya komisen yang kita dapat lah yang bank berikan kepada kita. Okey, yang pertama, masih ingat lagi formula faedah? Formula faedah ni yang perlu anda semua hafal. Apa itu? Formulanya adalah I sama dengan PRT. I itu merujuk kepada faedah, pre-principal, maknanya berapa banyak yang kita simpan wang dalam bank. R adalah kadar faedah yang diberikan oleh bank kepada kita, dan T adalah time. Time adalah tahun ya. Kita kena kiraannya dalam tahun. Okey, di sini Teacher Azlin ada sediakan 3 soalan yang soalan pertama more kepada direct soalan, yang kedua dan ketiga more kepada tricks sedikit soalan yang ada trik di mana kita kena daripada formula kita kena ubah-ubah sikit lah. Okey, jom kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, kalau kita dapat lihat kat sini, Suryani menyimpan sebanyak 6,800. Okey, kita kena baca soalan tu betul-betul ya. Dengan kadar faedah 2% setahun. 2% setahun ya, 2%. Okey, di situ kita ada beberapa information yang perlu diambil tahu. Kemudian soalannya adalah hitung jumlah faedah bagi tempoh 5 tahun. Di sini yang kita tahu macam mana kita nak tahu dia ni dalam kategori apa. Okey, kita kena baca sekali lagi. Suryani menyimpan sebanyak 6,800. 6,800 itu merujuk kepada prinsipal. Berapa banyak yang kita simpan. Jadi anda semua perlu labelkan dahulu. Yang ini adalah prinsipal. Dengan kadar faedah 2%. 2% ni adalah rate, iaitu kadar faedah yang diberikan oleh bank. Kemudian dia tanya hitung jumlah faedah. Ini soalannya, iaitu jumlah faedah merujuk kepada I. Okey, I. Kemudian bagi tempoh 5 tahun. 5 tahun ini merujuk kepada T. Jadi kita boleh gunakan formula tadi. Masukkan saja I sama dengan PRT. Okey. Yang dia nak tahu adalah jumlah faedah yang I ni. P kita tahu tak? Tahu, iaitu 6,800. Okey. Kemudian dia kata R. R mana tadi? Kita dah gariskan faedah, kadar faedah 2%. Okey, di sini sama ada anda nak tulis 2%, 2% atau boleh tulis 0.02. Mana-mana yang selesa lah. Okey, kemudian tempoh 5 tahun. Okey, 5 tahun kita dah tahu, so tidak perlu nak fikir-fikir macam mana. So kita letakkan saja nilai 5 tahun. So daripada sini kita permudahkan saja pecahan. Okey, kemudian ambil saja kalkulator dan darabkan saja. Okey, jadi jawapannya adalah 600. Okey, 2 darab 5, 10. 10 darab dengan 68, jadi RM680. Inilah jawapannya, yang mana ini jumlah faedah yang kita terima itu adalah selama RM680 itu adalah tempoh selama 5 tahun kita punya faedah.
Okey, ini jawapannya. Okey. Kemudian kita tengok contoh nombor 2. Dia ada sedikit trik di situ. Apa triknya? Jom kita baca. Ranjit menyimpan sebanyak RM15,000. Yang ini adalah prinsipal. Dengan kadar faedah 2.6%. Yang ini adalah R. Okey. Hitung jumlah faedah. Okey, ini adalah I. Masih dalam direct soalan jumlah faedah. Tetapi dia kata selepas 5 bulan. Okey, 5 bulan. Okey, bermakna time ini perlu dalam tahun. Ini perlu dalam tahun. Macam mana kita nak buat? Okey, kita tetap tuliskan formulanya. TRT. Kita masih nak mencari I. Okey, prinsipal adalah 15,000. Okey, kemudian R apa? R adalah 2.6%. Kita perkan 100 supaya lepas ni kita boleh permudahkan nombor tersebut. Kemudian, okey, yang 5 bulan ini bermakna dia adalah 5 bulan per tahun. Tahun kita sebulan ada 12 bulan. Jadinya kita perlu tulis di sini. Okey, macam tu. So kita pemudahkan apa yang boleh dimudahkan. Okey, ini 1 kita boleh mudahkan 12.5. Okey, 12.5. So totalnya adalah RM 162.50 sen. Itu jawapan dia. Bermakna kena tahu di mana 5 bulan itu perlu ditukarkan ke dalam tahun. Ni cara nak tulis. Lepas kita dah tahu, kita tuliskan masuk dalam formula. Okey. RM162.50 ini adalah faedah yang diterima selama 5 bulan. Okey? Boleh? Jelas-jelas? Okey, yang ketiga. Jom kita lihat. Soalan ni dia trik sikit lagi. Di mana? Jom kita lihat soalannya adalah Faiz menyimpan sebanyak X. Ringgit X. Kita tak tahu berapa dia simpan sebenarnya. Dengan kadar faedah 4%. Kadar faedah masih diberi. Okey, ini R, ini prinsipal sebenarnya. Okey. Jumlah faedah, tetapi dia bagi jumlah faedah selepas 5 bulan. 5 bulan lagi. Yang ini adalah time. Okey. Okey, jumlah faedah dia bagi berapa? 250. Yang ini adalah I. Jadi dia kata hitung nilai X. Dia nak tanya nilai X. X ni lah. Okay, prinsipal. Maknanya kita tak tahu berapa banyak modal yang disimpan. Kita tetap letakkan formula yang sama, tetapi kedudukannya akan berubah sedikit lah. Okey. Okey, macam ni. Okey. Masukkan saja nilai. I dia dah bagi, kita masukkan nilai. 250. Prinsipal kita tak tahu X. Okey, R berapa? 4%. So kita masukkan 4/100. Darab. Ni mesti kena ingat ni. 5 bulan bersamaan 5/12 macam tadilah. Okey. 5/12. Okey. Kemudian kita boleh permudahkan apa yang boleh dimudahkan. Okey, contohnya ni 3. Okey, dia potong dengan sini jadi 1. Ini dia potong sini dengan sini jadi 1. Bermakna X 1/20 darab 1/3. Kita tulis balik jumlahnya. So kita nak cari X. Bila kita nak cari X, X ni kita biarkan dulu di situ. Tinggalkan. Tapi kita alihkan ini ke sana. Bila kita alih, kita akan jadi macam ni.
1/20 darab 1/3. Okey. Macam mana kita nak buat proses potong lagi? Okey. Di sini saya akan jadikan dia darab. Okey, jadi nombor tersebut menjadi okey. Nombor tersebut menjadi 250 darab yang ini perlu disongsangkan. Disongsangkan. Okey. Jadinya 20/1 darab 3/1. Okey. Dan jawapannya adalah, okey, yang ini darab terus. Darab terus. Okey, jawapannya adalah RM, X ni, okey. Saya tulis di atas lah, tak nampak. X sama dengan RM 15,000. Ini jawapannya. Maknanya kita akan dapat 15,000 adalah dia punya duit simpanan dalam bank. Okey? Perlu jelas di situ. Maknanya soalan-soalan yang ada ni kita perlu tahu tipsnya adalah yang mana satu prinsipal, yang mana satu kadar faedah dan yang mana satu time. Jika time ataupun tempoh yang diberikan itu dalam bulan, bermakna kita kena tukarkan dalam tahun. Okey, sekiranya dia bagi jumlah faedah, kita kena buat proses kiri dan kanan, proses bahagi dan darab dan sebagainya. Okey, boleh-boleh. Kita jumpa lagi di next class. Okey, selamat mencuba. Okey, bye.